Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesihatan dan juga kelapangan kepada kita sehingga membolehkan kita hadir sama-sama pada pagi ini dalam program kuliah minggu kita. Dalam kesempatan yang berharga ini, hamba terlebih dahulu mengambil peluang mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memerintah negeri Kelantan Darul Naim ini. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua ini dapat kita laksanakan dengan baik dan dapat meningkatkan lagi dan serta memperkukuhkan usaha-usaha kita menegakkan Islam di bumi Kelantan yang kita cinta ini dan juga di seluruh negara Malaysia ini. Yang kedua, hamba juga nak ucap terima kasih bagi pihak kerajaan dan juga pihak parti kepada semua rakyat dan pengundi yang telah memberikan undi kepada Parti Islam se-Malaysia PAS dan juga Pakatan Rakyat dalam pilihan raya baru-baru ni. Terutamanya anak-anak muda kita yang balik daripada luar Kelantan, ramai jumlahnya dan memberikan kejayaan yang besar. Hasil daripada kepulangan anak-anak muda ini telah memberikan kejayaan yang besar kepada kita dalam pilihan raya baru-baru ni. Mudah-mudahan sokongan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebahagian daripada amal soleh kita. Begitu juga kepada semua petugas petugas parti di semua peringkat, daripada yang serendah-rendah sampai yang setinggi-tingginya, kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kerana telah memberikan masa, tenaga, kerehatan, harta benda untuk memenangkan perjuangan Islam di Kelantan ini. Ada yang siapa tak tidur pun ada. Tak tidur pun ada, ralik belaruk. Tak ada nak tidur. Jadi ini pun satu sumbangan yang besar dan kita harap Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal dengan usaha kita. Kerana setiap benda yang kita buat walau kecil, insya-Allah akan diberikan nilai oleh Allah SWT. Dan kita harap semua penat lelah kita sepanjang tempoh pilihan raya dan sebelum pada pilihan raya ini semuanya dinilai dengan kebaikan oleh Allah SWT dan boleh menambahkan bekalan kita bila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan raya ini merupakan suatu proses ataupun suatu dari tahap dalam perjalanan kita menegakkan Islam. Usaha kita menegakkan Islam ini tidak berhenti setakat dengan pilihan raya. Bahkan dia menjadi lebih berat lagi bila kita menang. Kalau kita kalah boleh jadi tidak berapa berat dah, sebab tanggungjawab kita jadi tidak banyak. Tapi bila kita menang, kita pergi kerajaan, tanggungjawab menjadi lebih besar. Sebab apa? Sebab pertama Allah SWT nak tengok setakat mana kita menggunakan kedudukan dan kuasa yang ada pada kita untuk mengukuhkan dasar Islam yang telah kita letakkan di Kelantan 23 tahun yang lepas. Dan yang kedua, rakyat juga nak menilai setakat mana usaha yang telah kita lakukan bagi menegakkan agama dan memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat yang sentiasa berkembang. Jadi ini cabaran yang paling besar. Dan kerajaan kita ni tidak mampu melaksanakan semua ni kecuali dengan sokongan daripada semua pihak. Sebab itu seperti yang Amba kata sebelum pada ni, dasar membangun bersama Islam yang telah diletakkan oleh Yang Amat Berhormat Tok Guru mula tidak akan menjadi kenyataan, tidak akan berjaya kalau kita semua tidak pakat tukar, kita tidak pakat tolong. Sebab itulah kita semua mesti berusaha menegakkan Islam ni bermula dengan diri kita sendiri. Sebagaimana kata Hasan Al-Banna, tokoh gerakan Islam yang terkenal dalam sejarah Islam di dalam dunia moden ini, dia kata aqim daulatan islamiyatan fi nafsikum. Letegakkan negara Islam itu dalam diri kamu dulu. Tuqim fi ardikum, barulah kamu boleh menegakkan negara Islam dalam bumi kamu.
Maknanya menegakkan Islam ni mesti bermula dengan diri kita. Ambo, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita tegakkan Islam tu dalam diri kita dulu. Kita berusaha membentuk diri kita supaya menepati dengan kehendak agama. Supaya kita boleh menjadi seorang Muslim yang bukan hanya mengucapkan syahadah pada bibir dia saja, tetapi iman itu penuh di dalam hati dan membentuk sifat serta perbuatan dia dalam kehidupan harian dia. Sebab itu dalam hadis mana Nabi sebut dalam sepotong hadis, laisal imanu bitamanni. Iman ni bukan hanya dengan kita bercita-cita saja. Bitamanni walakin ma waqara fil qalbi. Iman ni sebenarnya kata Nabi ialah ma waqara fil qalbi, ialah benda yang tertanam dalam hati, kemah dalam hati kita, itu iman. Kalau sekadar kita sebut mulut saja la ilaha illallah, kalau ucapan ni tidak masuk dalam hati kita, tidak mesra dalam hati, tidak meresap dalam jiwa kita, maka dia tidak memberi nilai kepada kita. Maka biarlah iman kita ni bukan setakat kita mengucap saja, tapi ma waqara fil qalbi, tertanam teguh dalam hati kita. Terasa bila kita kata la ilaha illallah, masuk dalam hati kita ucapan syahadah ini, dan lepas tu wasaddaqahul amal. Apa yang tertanam dalam hati kita ni, saddaqahul amal, dibenarkan pula oleh perbuatan kita. Kita mengaku kita beriman kepada Allah SWT, masuk dalam hati dan orang boleh tengok di luar, iaitulah dengan amal perbuatan kita. Selain daripada semaya, puasa, kita pergi Mekah, keluar zakat, tu ialah tingkah laku kita, kehidupan harian kita, tutur kata kita mencerminkan syahadah yang kita bawa. Hak tu hak penting sekali kepada kita. Kalau kita boleh duduk situ, usaha kita menegakkan Islam ni akan menjadi lebih mudah. Sebab Islam ni bukan hanya lafaz di mulut saja. Kalau kita mengucap 2 kalimah syahadah tapi hati kita tidak menerima syahadah itu dalam pandangan agama, kita seorang yang munafik. Sebab itu takrif munafik ialah man azharal iman wastabtanal kufra. Itu takrif munafik kalau kita baca dalam buku. Ulama kata munafik ini, orang munafik orang lagu mana? Iaitulah man azharal iman, orang yang menzahirkan iman dia dengan syahadah dia, dengan ucapan dia. Wastabtanal kufra, dia menyembunyikan susu apa ni kekufuran hak ada dalam hati. Apa ni dia susu, apa ni hak susu dalam hati dia, hak sebenar dia tak royak. Kawan sekali dengan demo weh, kawan duduk dengan demo ni tapi undi muka lain. Tu contohnya. Kawan duduk dengan demo mari kelih biti pun tempat kita. Cok tapi hak dia pakahnya hak lain. Itulah kalau kita buat gambar yang mudah. Jadi orang munafik ni, dia mulut dia sebut iman syahadah seperti mana zaman Nabi SAW. Berat tak beratnya dosa nifak ini, sehingga Tuhan buat turun satu surah dalam Quran, Suratul Munafikun, surah orang-orang munafik. Tuhan buat mari satu surah lah. Idza ja'akal munafiquna yashhadu annaka rasulullah. Ayat tu cerita panjang dalam cerita tu tentang sifat-sifat dan ciri-ciri orang munafik. Jadi nak ayat. Jadi kita jangan duduk situ. Kita ni kena jadi orang mukmin. Orang mukmin orang yang kecek mulut serupa, dalam pun serupa. Dia tidak beza hak mulut dengan hak dalam. Itulah orang mukmin yang sebenar. Jadi hak inilah yang kita nak. Kita mesti iman kita ni ma waqara fil qalbi, tertanam dalam hati kita. Kita sokong perjuangan Islam ni dengan jiwa kita, dengan hati kita, bukan dengan mulut. Bila kita duduk dalam hati kita, maka dengan sendiri perbuatan kita akan menzahirkan apa yang ada dalam hati kita. Tu hak paling penting untuk kita ingat. Sebab ujian ni menjadi semakin besar, semakin besar. Lebih lagi dalam konteks perjuangan, kalau hamba sebut secara terang, Tok Guru tidak duduk sekali dengan kita. Dia tidak memimpin dah kita. Walaupun dia masih ada, tapi dia tidak memimpin perjuangan ini. Dia tidak memimpin kerajaan. Maka cabaran kita akan menjadi lebih besar pada masa yang akan datang. Walaupun kita sedih, Tok Guru tidak sekali dengan kita, tetapi kesedihan ini tidak boleh menghalang kita untuk terus berjuang Islam. Perasaan kita ni kalau tanya siapa-siapa pun, kalau boleh tak sewi Tok Guru ni undur, nak suruh duduk sekali dengan kita, biar dia pimpin lagi
perjuangan ni. Tapi kita kena terima juga hakikat dengan usia dia, dengan kesihatan yang ada pada dia. Dia telah memberikan khidmat yang terlalu banyak kepada kita pada masa yang lepas. Jadi sebab itulah kalau kita ni kasih kepada Tok Guru, kalau kita sayang kepada Tok Guru, kita kena teruskan kerja-kerja dia buat. Kita kena pertahankan benih pokok yang dia tanam. Tu tanda kasih kita, bukan kita pakat tinggal. Tanda kita kasih kepada Tok Guru, dia telah letak Islam di Kelantan, letak dasar membangun bersama Islam. Sebagai tanda kasih kita kepada Tok Guru, kita kena pakat jaga negeri Kelantan yang menjadi negeri Islam. Itulah tanda kasih kita. Kalau kita pakat tinggal, buat tak cara, maka tak ada kasih sayang kita kepada Tok Guru kita tu. Hak tu hak kita kena faham. Dan memang boleh jadi bagi sebahagian daripada kita, tak ada pemimpin yang kita sayang ni merupakan satu kejutan. Kita tengok zaman Nabi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sahabat ni kerana terlalu sayang pada Nabi, ada yang tak boleh terima. Tak percaya Nabi wafat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, imannya kuat bagi tu sekali, bila orang kata Nabi mati dia tak percaya. Bawa pedang di Madinah tu. Gi mari. Siapa dia kata Nabi wafat, aku kerak tekuk dia. Tu kita baca dalam sejarah. Umar bawa pedang telanjang, gi mari. Bukan kerih, pedang. Dia tak bawa kerih. Bawa pedang telanjang gi mari di Madinah. Siapa dia kata Nabi wafat, aku akan potong leher. Dia tak boleh terima. Lalu bila tengok keadaan kelak kabut lagu tu, Sayyidina Abu Bakar panggil orang beripu di masjid. Semua beripu di masjid. Dalam keadaan masyarakat kelak kabut tu, Sayyidina Abu Bakar panggil semua orang pergi masjid. Sebab lama dulu kalau ada gapo-gapo nak buat pengisytiharan, dia suruh orang beripu di masjid. Zaman Nabi lagi, bila ada gapo-gapo, seorang akan berdiri, tempat orang ramai sebut as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Jadi semua akan pergi ke masjid belakang. Jadi panggil orang beripu di masjid. Dalam keadaan itulah Sayyidina Abu Bakar ni bangun, berdiri di tengah-tengah orang ramai, berucap. Dia kata, man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang sembah Muhammad, maka Nabi Muhammad telah wafat. Wa man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Sebaliknya siapa yang sembah Tuhan ni hidup sampai bila-bila, kata Abu Bakar. Lalu dia baca ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dia baca ayat tu, maksud dia apa? Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu illa rasulun, kecuali merupakan seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu rasul-rasul sebelum pada dia. Maknanya rasul-rasul hak mari sebelum Nabi mati belakang dah. Dan Nabi Muhammad ni salah seorang rasul hak tu hantar kepada manusia. Afa immata, apakah sekiranya Muhammad ni mati, au kutilang qalabtum, ataupun dia dibunuh, in qalabtum ala aqibai, in qalabtum ala aqabikum, kamu akan paling pihak daripada perjuangan ni kalau Muhammad mati. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Sesiapa yang paling pihak daripada perjuangan ini, dia tidak memudaratkan Tuhan walau sedikit pun. Tu Sayyidina Abu Bakar baca ayat tu. Umar royak, lepas tu Umar kata, bila aku dengar Sayyidina Abu Bakar baca ayat tu, barulah aku khabar. Seolah-olah macam aku tak pernah dengar ayat tu. Sedangkan ayat tu turun zaman Nabi lagi. Tapi Umar ni kerana kasih kepada Nabi, dia tak boleh nak terima hakikat Nabi ni wafat. Naknya kalau boleh Nabi ni hidup sampai bila-bila. Kerana sayangnya yang terlalu tinggi mendalai kepada Nabi. Tapi bila dia kata, bila aku dengar Abu Bakar baca ayat tu dalam masjid, barulah aku khabar. Dia kata seolah-olah baru hari tu baru aku dengar ayat tu. Nak ayat Nabi Muhammad ni salah seorang rasul yang Tuhan hantar, dan dia ni ada zamir, ada tepuh. Habis tepuh dia akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sembah Muhammad, memang kita akan ilai pucuk, sebab Muhammad ni tak ada. Tapi kalau kita sembah Allah, maka kita akan kekal sampai bila-bila, sebab Tuhan ni hidup tidak mati sampai bila-bila. Jadi ini satu pengajaran, panduan kepada kita. Perjuangan ni pemimpin boleh bertukar, pemimpin boleh mari boleh pergi, tapi perjuangan kena terus.
Perjuangan ni kena terus. Sebab tu dalam perjuangan kita tak boleh sandar kepada individu 100%. Manusia datang dan pergi. Manusia ada dan tak ada. Tetapi perjuangan kena berjalan. Dan kita PAH ni telah melalui proses ni banyak dah. Dulu zaman Asri. Hebat tak hebat Datuk Asri ni pada waktu tu, sehingga orang anggap kalau tak ada Datuk Asri tak ada PAH. Dan orang sebut PAS tu ialah Parti Asri Sekeluarga. Orang sebut lagu tu PS ni Parti Asri Sekeluarga. Ada orang kata PS Parti Asri dan Sakinah. Sakinah tu bini dia, Datin Sakinah Juni. Siapa mereka tu? Asri PAH, PAH Asri. Jadi orang fikir kalau tak ada Datuk Asri, PAH ni hilang. PAH ni akan tergelar di bumi Malaysia. Tapi Tuhan tunjuk kepada kita oleh kerana perjuangan PAH ialah perjuangan Islam. Perjuangan yang tidak bersandarkan kepada orang, kepada individu. Individu hak mari ni menambahkan kekuatan. Dalam bahasa lain ni dia panggil value added. Nilai tambah kepada perjuangan. Tetapi individu itu sendiri bukan asas kepada perjuangan. Perjuangan ialah Islam. Bila Datuk Asri tubik daripada PAH, 13 orang ya hak tubik dengan dia. 13 orang ya. Sehebat-hebat Datuk Asri tu 13 orang ya hak turut dia. Hak tubik dengan dia. Tubuh parti Hamim. Tubuh Fatih Hamim pada waktu tu. Dan selain pada Asri banyak lagi cerita. Naik Presiden PAH Nakasoni, orang panggil Nakasoni, Nakhoi. Patu hak baru Asal Ali, bekas naik Presiden PAH tubik. Tapi pasal PAH ni diasaskan kepada Islam, perjuangan Islam. Orang tahu bahawa perjuangan PAH ialah perjuangan untuk menegakkan Islam. Individu ni mari dagi, dia tidak kekal. Dia tidak kekal. Sebab tu bila kita faham hakikat ni, kita akan tabah menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kekal dengan perjuangan ini dengan iltizam kita inilah kepada perjuangan Islam ini mengukuh PAH pada masa-masa lepas, pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Hak ni hak kita kena ingat dalam secara kita. Oleh sebab itu kita kena bersiap sedia daripada ni lagi. Oleh kerana kita tahu kita akan menghadapi pilihan raya yang kita jangka pilihan raya ni mungkin dalam masa 3 tahun ya. Tak sampai 2018. Kita jangka cepat ni pilihan raya ni. Mungkin 3 tahun masuk tahun keempat bubar parlimen ni. Dia tidak akan jadi sebuah ni. Sampai parlimen ni sarak. Beranak sendiri dengan tak khabar. Tubik. Moga lebih pada tempoh. Dia tidak jadi lagi tu. Hak akan datang ni kemungkinan besar mengikut bacaan politik pimpinan kita habis tahun ketiga saja parlimen akan bubar. Maka sebab itulah kita kena bersiap sedia daripada ni. Kita kena orang putih kata ejah diri kita, tiung fikiran kita ni untuk menghadapi cabaran yang lebih hebat pada masa yang akan datang. Dan kita ni kalau kita tengok dari sudut politik, kita ni kau dekat. Seperti mana mau sebut malam, kita ni sebenarnya dekat benar dengan nak benih. Dekat benar. Cuma kita tak tahu hikmat gapo Tuhan tak siwi lah ni. Hasrat kita kalau boleh 5 bulan baru ni lah nak pergi Putrajaya dah. Ada orang tepuh bah dah. Tepuh bah ibu pitih pada dah. Nak pergi. Tapi Tuhan tak beri lagi. Boleh jadi ada benda yang kita tidak tahu. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih bijaksana. Kita hanya meracau, kita hanya berusaha, tapi kuasanya kuasa Allah. Tapi Tuhan tak beri benih ni bukan mana dia tak sewi benih. Boleh jadi masa tak sapa. Masa tak sapa supaya kita lah dek. Kita anak kalau kita jamin budak nak bini tu kan nak bini, mak ayah tak beri. Kita ni kak suruh boleh bini dah, moga jauh dah. Moga jauh dah kan, tunggu apa lagi dak. Tingkat kedua jauh dah. Hak tu nak bini dah, tapi mak ayah tengok tak boleh. Tak boleh lagi pasal dia tengok wang guruh penuh dalam poket. Wang guruh tu penuh lagi dalam poket. Nak jadi tok lelaki orang mana dak kalau main wang guruh lagi. Boleh jadi dia tengok kita serah tua tak mudah dah. Serah hebat dah makan tukar alif apa semua boleh bini dah lah. Tapi orang tua tengok ada wang guruh dalam poket. Tu mak ayah ni dia lebih tahu pada kita. Wang guruh tahu kau dak orang lah ni. Guli dia panggil guli. Kita zaman dulu panggil wang guruh. Wang guruh. Perambut zaman kecil penuh dalam poket wang guruh. Duk main belagu guru. Jadi nak royak itulah
Allah SWT dia lebih tahu. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Kita telah berusaha, tetapi dia menangguhkan kemenangan ini dengan sebab yang Allah saja lebih tahu. Tetapi kita yakin perancangan Allah SWT lebih baik. Perancangan Tuhan lebih berhikmah. Maka sebab tu lah ni kita jangan berhenti. Kita jangan berhenti, jangan rasa perah. Allah habis teh dah kawal baru ni yo. Habis teh dah. Jangan habis teh lagi. Jangan habis lagi teh tu. Habis kopi boleh kira. Orang kata dak, jangan habis lagi. Biarlah baru-baru ni pun kita dah kira kemuncuk dah baru ni. Tapi insya-Allah kalau kita lah senapah lagi ni, hamba yakin, hamba sebut sokmo ke, kita wi tepuh 2 penggal yang lagi ke UMNO. Baru ni ni ada yang lagi ni. 5 tahun lagi, tak sampai 5 tahun. Sebab dalam kedudukan yang ada lah ni, kita nampak harapan tu besar pada kita. Negeri-negeri yang ada di Malaysia ni, kalau kita kecek politik, hampir jatuh dah. Terengganu tinggal 2 kursi. UMNO jadi KJL dengan 2 kursi. Lagu mana dia nak merintah tu? Kita tak apa, kursi pun tak apa buat kita. Tapi UMNO dengan 2 kursi ni, 3 tahun berdepan dengan pembakar dalam Dewan. Perak beza 3 kursi. Kedah beza 2-3 kursi. Negeri Sembilan lagu tu juga. Johor ni kursi lagi, kalau pembakar boleh benar, ilai 2/3 Barisan Nasional di Johor. Kursi lagi no. Ilai 2/3 dia. Dan kita pas di Johor ni pencapaian 100%. Pasal apa? Daripada 2 kursi boleh 4. Di segi matematiknya 100% pencapaian kita tu. Berlipat kali ganda. Dan kali pertama benar di Melaka. Boleh dapat kursi anak sulung di Melaka. Dah bekas ketua menteri Melaka kalah. Hak tolus sebab berhali. Dia ahli Rostan ni jenis berhali lah kalau Kelantan. Gay dia tu. Tangguh kalau bus raga. 2 tu tangguh kalau bus raga. Tu nak ayat. Ni nak ayat. Tuhan beri, Tuhan tunjuk pada kita. Sikit-sikit dah. Maknanya sikit lagi mu. Sikit lagi mu. Kalau kita ibarat pergi kat rapat tangga cuma tak boleh masuk lagi. Tak boleh masuk dalam rumah. Sebab tu jangan undur. Tunggu tangga tu sampai pintu tu buka. Kita kena tunggu tangga tu jangan undur. Tunggu lah situ hujan ke, panah ke, lapar ke, daga ke, tunggu pintu tu. Lama-lama tu bukalah pintu tu. Lama-lama terbuka. Itulah ibarat bandingnya mudah kita raya. Tuhan menunjukkan masa depan kita. Boleh jadi kita kena persiapkan diri lebih daripada yang ada pada hari ini. Kita kena mengukuhkan jemaah. Kita kena meningkatkan kualiti diri kita masing-masing. Supaya kita boleh menerima kemenangan ini dengan penuh keinsafan. Kita boleh melaksanakan amanah dengan baik. Sebab kalau kita benar dengan keadaan kita tidak ready, secara spiritualnya, secara fizikalnya, secara mentalnya, boleh jadi kita menyalahgunakan kemenangan ini. Supaya hamba sebut tadi nak semua contoh mudah, kalau kita kahwin dalam keadaan kita tidak mati, fikiran kita tidak mati. Sebab nikah ni bukan setakat hubungan fizikal antara suami dan isteri. Dia melibatkan hubungan bukan kita dengan bini ya. Kita dengan tok tua kita dengan ipar kita dengan keluarga isteri kita. Kalau kita tak ada kematangan, kita ingat dunia kita dengan bini ya. Kita tak cara hubungan dengan mak ayah bini kita, tak cara hubungan dengan adik-beradik dia. Akhir jadi bunuh rumah tangga. Sebab tu persiapan tu kena betul. Sebab ada setengah orang dia fikir bila kahwin dia dengan bini dia. Jadi asal dia baik dengan bini, molek dengan bini, tak cara kau tok tua, tak cara gap. So, yang kedua pula bila kita kahwin, kita bukan setakat kahwin saja, lepas tu anak mari anak ni pula memerlukan tanggungjawab kita nak jaga anak, didik anak lagi. Lepas tu lepas ni banyak perkara lagi, mari berterembang dengan cucu dengan gapo, dia beban ni tanggungjawab tu kau banyak. Sebab itulah kalau orang kahwin dengan keadaan tidak bersedia, hak itulah kita tengok rumah tangga ni nikah semetar cerai. Ngorak tu kat habis teh apa kata taki minyak gendong. Rato tinggi. Akak nikah metar duduk 3 bulan cerai. Tak padai dengan mengorak tu. Tak padai dengan mengorak. Gi Kuala Kupu tulis nama atas batu. Lagu Sudirman. Lagu Sudirman tu.
Pergi Kuala Kubu tulis nama atas batu, batu gek nu pak kata taki minyak, pergi Bukit Keluar pergi mana. Tiba-tiba nikah 3 bulan. Hutang nikah tak ada habis bayar lagi. Hak bewah tu mak ayah tak ada habis bayar hutang lagi, bercerai. Bercerai. Pasal tadi persiapan tak ada, jiwa tidak bersedia. Sebab tu kita tengok, kita sebut nama artis. Artis tu kak kita tengok. Menikah tu kak gegak gepita sebutin negara. Mah kahwinnya Allah terkejut kita dengar. Kalau buat belanja pilihan raya pun sedap pitih. Dok ratus-ratus ribu. Tapi nikah tak ada tahu, tubik seorang bab cerai. Cerai dah. Tak padang gegak gepita tu. Orang kampung hok tak mengorak atau gapo, pas anak cucu boleh siapa jadi ayah misali, mak misali. Berderet anak cucu sebutin bah mini. Anak-anak dia. Tak ngorak, tak gapo, tak kena mu aku seminggu tak kecek lagi. Cukup 9 bulan beranak. Boleh-boleh tak kecek seminggu. Seminggu tak kecek badi jeli ikut tepi dinding. Tapi cukup 9 bulan beranak molek-molek ada Ini nak royak cabar Jadi kita jadi KJL ni pun itulah cabaran kita. Tanggungjawab berat. Dan apa sebut semua KJL ni tak boleh buat 100% kalau tidak ada sokongan daripada rakyat. Sebab tu kita rakyat lah kena usaha bentuk diri kita belah-belah. Kita pilih kajian Islam di Kelantan ni, kita juga kena latih diri kita patuh kepada peraturan-peraturan Islam. Menerima dasar-dasar peraturan-peraturan kajian buat. Kalau tidak, kita jadi orang pertama cangguh peraturan hak kajian buat. Kita akan lawan dulu kajian pasal kita sendiri tidak faham. Kita sendiri tidak faham. Hal ni hak kadang-kadang jadi masalah. Kita balas dengan kajian. KJL tu buat undang-undang, buat peraturan untuk kebaikan kita. Tapi bila kita tidak faham, kita jadi orang nombor 1 hok berkadah dengan KJL. Tu contohnya. Contoh gapo kita kata ada. Amba sebut semua contoh. Peraturan menutup aurat. Menutup aurat. Kalau kita tidak faham, kita lawan dulu KJL. Apa menyusahkan orang kena tutup aurat, kena pakai tudung. Pada tujuan KJL tu nak suruh kita jadi comel. Nak suruh kita boleh pala, boleh-boleh kita kerja, kita tutup aurat molek. Kita bukan setakat boleh gaji boleh dia, pahala pun boleh, bila-bila kita kerja. Tapi bila kita tidak faham, kita sendiri lawan. Kita sendiri lawan KJL, kita marah ke KJL. Supalah bila KJL buat peraturan, taing ngorik kena berhenti nego di pasar malam. Tujuannya nak suruh kita ingat ke Tuhan retek. Bila-bila cari piti, ingatlah ke Tuhan. Bukan lama. Semaya kita 5 minit ya. Tak, kadang-kadang setengah orang senapah 3 rakaat. Sekali takik nampak pun lepas sudah mayat 3 rakaat. Lajunya bukan lama. Tak hilang siapa nego rugi siapa ratus ribu. Kalau bengok lagi kita boleh berhenti, boleh tinggal. Tak nak semaya kita tak boleh tinggal nego. Ada orang kata bengok berhenti lu aku nak nego ni. Boleh royak kita punggung kita. Tak ada orang ni tak tinggal nego ki bengok ki kecing. Lagu lorak lagu mana, nak piti lagu mana, bila mari nak perok mari, tinggal kita. Mu jaga mata. Aku nak pergi mana? Nak pergi Seremban. Nak pergi Seremban. Ingat Seremban mana? Rupa Jambe. Dia sebut nak pergi Seremban. Bapa tinggalnya, bapa tidak perok boleh-boleh. Dah sayang piti sangat. Bapa kita tak boleh boleh-boleh perok, boleh-boleh nego. Tidak boleh beli pepoh, pakai perok gitu ya. Tak sakit jam sebab budak dah sayang pitih ni. Cuba mikir, amba kecek kasar sikit dosa kita mikir. Bapa kerana nak bengok kita sanggup tinggal nego. Kita nak kecing kita sanggup tinggal nego kita. Nak semaya kita tak boleh berhenti. Tu nak ayat bagainya. Jadi KJL ni bila buat peraturan suruh berhenti tangan semaya, nak ajar kita, nak latih kita. Jangan duk nampak piti saja, jangan nampak harta saja. Ingat retek kita dengan Tuhan. Piti-piti hak kita boleh nego ni mari mana? Kalau Tuhan tidak gerak ke hati manusia beli kedai kita, tak boleh piti kita. Tuhan gerak hati orang nak pergi beli kedai kawan tu, nak pergi beli kedai kawan ni. Tu gerak Tuhan. Bukan kita, kita ikhtiarlah janguklah apa, tapi kalau kita tak masuk. Siapa dia gerak hati manusia nak pergi? Apa kita duduk jalan molek lah serok nak pergi terang datu Siapa dia tu? Cuik hati kita. Siapa dia cuik hati kita tu? Kerja Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tu kita orang jual ni boleh pitiki lagu tu, sebab tu kena faham tu. Hak ni lah hak KJL bila buat peraturan berhenti semaya, tai ngorek tu, sebab ngorek ni waktu dia pendek. Waktu dia pendek, kalau galik pakai tak ada bayang ngorek. Maka tak ada. Jadi sebab tu KJL nak latih rakyat, nak suruh rakyat ni betul dengan Tuhan, buat peraturan tai ngorek berhenti. Tapi kalau kita tak faham, kita hak marah KJL. Oh, menyusahkan orang. Orang baru buka tiba-tiba nak tutup. Ada orang kecek lagu tu. Orang baru buka nak tutup dah nak pergi mayat. KJN nak ajar kita supaya kita ingat Tuhan. Nak mayat tak si mayat tu atas kita lah. Nak duduk dia dalam guning waktu ngorek tak apa. Masuk duduk dia dalam guning. Loh gila tapi tutup lah sebentar. Kurang-kurangnya orang lain boleh semayat. Hak kita tak semayat kita dengan Tuhan. Tapi sekurang-kurangnya orang lain boleh semayat. Itu contoh yang paling mudah. Jadi ni hamba nak buat contoh ni, nak suruh ayat bahawa usaha KJL menegak ke Islam ni, melaksanakan Islam ni tidak boleh berjaya kalau kita rakyat tidak pakat-pakat. Kita rakyat tidak pakat-pakat tolong KJL. Hak kita undi tu alhamdulillah, terima kasih banyak, tapi tak cukup dengan undi saja. Undi tu nak sebenarnya dalam pilihan raya, tapi nak sejalan dasar membangun bersama Islam, kita kena pakat tukar. Bermula mana? Mula dengan diri kita sendiri. Ambo tuan-tuan ni kita pakat betul diri kita ni biar kena dengan agama. Biar kita ni rasa nak kepada agama, minat nak buat benda agama nak. Barulah bila mari hak KJL sedang molek dengan jiwa kita. Ni nak oyak. KJL dia terpaksa buat peraturan. Dia kena buat undang-undang sebab dalam banyak hal kalau tak ada undang-undang orang jadi koksi. Bapa KJL pusat buat undang-undang jalan raya. Bapa buat undang-undang dadah dan sebagainya. Pasal kalau lok gitu jadi masalah. Jadi masalah. Sebab tu kita tulis soal, setengah orang ada soal. Jusah ke orang bapa buat undang-undang menutup auratnya ke apa? Pah, dia buat peraturan trafik light hijau merah kuning, bapa tak lok. Bapa tak lok. Dah muka orang cerdik belakang, orang ngaji belakang, tak sepakat lampu hijau merah, pakai lok gitu. Kalau ada trafik light pun belaga tak mudah. Bayar kan kalau tak ada trafik light. Ada trafik light molek-molek dia belaga boleh. Ada peraturan jalan lek kiri, kereta jalan kiri, belaga boleh. Lagu mana kita fikir kalau tak ada undang-undang? Undang-undang ada pun orang belaga boleh. Padahal kalau kita kira dari segi undang-undang tak belaga, muka semua kena jalan lek kiri. Tapi apa kabar-kabar belaga? Kalau belaga tengah boleh kira ni belaga dalam lorong orang. Tu nak ayat contoh. Jadi dalam keadaan ada undang-undang pun orang boleh belaga, boleh asidek, apatah lagi kalau tak ada undang-undang. Sebab itulah KJL ni kena buat undang-undang, kena buat peraturan. Tujuannya bukan nak menyusahkan kita, nak mengatur, nak menyusung hidup kita ni supaya jadi comel. Dengan ada peraturan inilah kita jadi comel perjalanan hidup. Bila ada traffic light, bila ada lek kiri, ada double line, ada line putus tak putus, teratur. Kalau pakat-pakat turun ni jadi teratur. Siapa lampu merah berhenti, hijau pakat gih, kuning bersedia, biru tak ada. Maknanya trafik light pun tak sih biru. Oi, bukan warna siam aja, bukan biru. Nak royak. Ada belakang kuning, ada merah, ada biru tak ada. Air lagu tu juga ada air kuning, ada air merah, ada air hijau. Air biru tak ada jumpa. Ada ke tak air biru tak ada tengok lagi? Ada tak laku kalau berjual. Sebab tu orang tak jual air biru. Jadi nak royak ni asas nak suruh kita faham. Lepas tu hamba nak tekan ni sebab kita 23 tahun dah. 23 tahun dah kita letakkan asas Islam di Kelantan ni, alhamdulillah kita menjadi contoh. Tapi kita kena tingkatkan lagi. Kena naik lagi supaya kita menjadi contoh yang sempurna. Hari ni kita menjadi contoh tapi belum sempurna, belum lengkap. Kita nak biar kita Kelantan menjadi contoh yang lengkap dan sempurna supaya orang boleh belajar lagu mana nak tadbir cara Islam, nak meretah cara Islam dengan mari ke Kelantan. Sebab itulah kita kena tunjuk contoh dalam semua segi. Bukan hanya di segi semaya best saja, dalam semua perkara. Orang nampak Islam sebab Islam ni bukan hanya dalam semaya best saja. Kita ngaji sedikit kita tahu. Islam ni cara hidup. Islam ni way of life, sistem hidup.
Jadi biar orang tengok dalam semua segi hidup kita di Kelantan, orang nampak rupa Islam tu dalam kehidupan kita. Kalau kita nego sebagai contohnya, tak ada nipu. Jangan kecek orang bila kita nego. Jangan buat serupa perangai orang hok tak ada pegangan agama. Cah kalau bawa teksi gak cah kosi-kosi. Kota Baru pergi pacu rumah hamba 80 riyal. Allah, kita dengar pemalu. Ada dulu sekali mari. Dia baru mari Kelantan kali pertama. Siapa ada rumah pukul 8. Naik ke apa tanya? Dia kata naik teksi daripada Kota Baru. Berapa kena? 80 riyal. Allah, kita naik malu. Tak kata apa. Pakai tak kata apa, nak kata ke mana? Dia ngili, dia kata mah, rupanya. Jadi kita nak kata ke mana? Jadi nyanyo lah. Kau tu baru mari. Patutnya orang mari tempat kita baru siapa ni, kita tunjuklah perangai hok. Comel jangan ambil peluang nak pakai piti dia. Nak cah pun biarlah sabar. Tak okey Kota Baru rumah hamba. Lebih kurang 8 km, 10 km 80 riyal. Tak okey 10 riyal 1 km. Nyanyo lah kau tu. Dia ada piti tak ada, kita tak tahu. Boleh jadi dia ada 100 riyal je dalam poket. Bila kita cah 80 riyal, tinggal 20 riyal. Minta dengan tu wakil, loh pula tu wakil. Aduh. Hamba pun tak tahu teksi mana. Tidak hamba pergi cari minta kursi piti tu. Jadi ni nak royak contoh lah, tidak nak kata, tapi ni hak hamba temu. Jadi sial lah kok orang. Bukan tak boleh ambil utuh dalam agama boleh. Tak salah kita nego ambil utuh, tapi biar menasabah. Biar menasabah. Siapa orang cekik tekuk nak makan ke barang kita mahal, tak kena. Dia boleh jadi dia bayar, muka terpaksa, tapi dia nyupuh. Dia nyupuh tak sih. Dia bayar, muka tak ada arah. Bayarlah 80 riyal kau berapa kau, tapi dia nyupuh. Hak nyupuh dah kita tak sih. Sebab duit orang boleh kita tu tidak berkat. Bila orang serupa kita tak berkat, hilang lalu berkat. Kita orang Islam ni nak cari piti so, nak cari berkat. Berkat ni lah hak mahalnya. Piti tak mahal lagi. Berkat tu mahal. Jadi kita lah ni kerana nampak piti, berkat pun hilang. Orang dulu dia tu tekan benar masalah berkat. Sebab tu dalam agama nasi jatuh sebutir pun kena kutip. Nasi aduk tangan pun habis. Jangan cuah pasal berkat tu. Kita tak tahu duk mana berkat makanan kita. Tu orang tua kita ajar ayat mula lagi. Sebab tu jatuh sebutir pun kutip awal. Dia kata, makan nasi biar licin. Jangan tinggal dalam pinggir. Pasal kita tak tahu mana berkat. Berkat ni hak mahalnya, nilai berkat. Piti mah ni boleh habis. Tapi keberkatan. Supaya hamba katalah, kadang-kadang orang boleh jadi ngaji tak tinggi dia. Tak masuk universiti, tak pergi Mesir mana. Ngaji setakat pondok saja, sekolah harak ya. Tapi ada berkat. Berkatnya kan? Orang boleh buat tu email kapung. Orang boleh buat tak seh ngatik dengan dia. Orang boleh buat pala tadarus dengan dia. Ngaji tak tinggi mana. Tapi ada berkat. Ilmu dia tu beri sumenge kok orang. Ni ada PhD lah apa semua. Tapi nak jadi tu email maya pun tak boleh. Nak ngajar sepatah dua kata pun tak sih. Jadi orang tak nampak kebaikan. Piti lagu tu juga. Berkat ni kadang-kadang pendapatan 300 yang boleh. Anak 12. Tapi boleh pegang anak molek-molek. Jadi orang belakang anak dengan gaji 300-400 yang boleh. Anak 12 muka makan tukar ali kopi janda tu. Tu ya 12 anak tu. Tapi dengan gaji dia 400-500 boleh pegang. Anak boleh masuk universiti jadi orang hok jadi boleh berjawab tel. Kawan ni pula gaji 5,000, anak tak tahu ke mana. Universiti tak masuk pusat serenti. Ni nak ayat contoh itulah benda hak kita tak nampak dalam hidup, kita tak berhati. Jadi kajian kita ni letak dasar membangun bersama Islam ni nak ajak kita mari betul dengan agama. Bila kita boleh betul dengan agama, keberkatan akan turun. Sebab tu dalam Quran dia kata walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tu yang kata walau anna ahlal qura, ni ayat ni penting untuk kita ingat. Tok guru sebut mula-mula lagi waktu dia jadi kajian, dia jadi menteri besar. Dia baca lalu ayat tu. Walau anna ahlal qura amanu, kalau sekiranya, jika sekiranya penduduk negeri itu amanu, bukan sokong amanu, beriman ni. Lama sebut amanu, so jadi amnu belakang ke? Tak. Amanu tu makna kalau semua penduduk negeri ini beriman.
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah tak cukup dengan iman saja, wattaqau, mereka itu bertakwa. Iman saja tidak cukup. Iman ni kita percaya, tapi nak suruh dapat keberkatan Tuhan, rahmat daripada Allah, kena ada takwa. Sebab tu disebut situ amanu wattaqau. Mari selalu amanu wattaqau lah. Sambung lalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa inilah hak mahal. Iman saja penting, bukan kata tak penting iman, sebab dia boleh menyelamatkan kita esok daripada azab. Tapi iman semata-mata iman, kalau tak ada takwa, payah kita nak dapat rahmat Tuhan. Kalau masuk syurga pun boleh jadi akhir, boleh jadi lambat. Masuk dalam neraka dulu kena bakar. Sebab orang beriman ni memang Nabi kata, siapa mengucap 2 kalimah syahadah, dia akan masuk syurga. Dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Masuk syurga. Tapi kata ulama, masuk syurga ni bukan tidak mesti masuk lalu. Ada orang masuk syurga tapi kena seksa dulu. Supaya kain lah pakaian kita semua masuk dalam mari, tapi hak semua orang tak berubah dalam mari. Tidak gitu kan? Semua pakaian masuk dalam mari, tapi nak masuk dalam mari kena cuci. Jadi hak cemah tu kena basuh dululah. Setengah tu kicah-kicah boleh jemuh lalu. Ada setengah kena rendai. Ada setengah rendai 2 jam, ada setengah sehari semalam, ada setengah kena buah air panas. Dah, kena buah air panas, rendai dengan air panas. Ada setengah kena rebuh. Kena rebuh. Barulah boleh cuci, boleh buah dalam mari. Lagu itulah bandingnya. Masuk mari belaka. Orang beriman ngucap 2 kalimah syahadah boleh masuk syurga belaka. Tapi nak masuk tu, nak masuk tu bila? Ada orang boleh poh masuk syurga lalu. Jangan jadi sebut dalam hadis Nabi kata akhir sekali orang masuk syurga sore tinggal. Kodek dia sore. Akhir sekali dah pintu syurga nak tutup. Kodek masuk syurga dia. Habis tu orang Islam hak paling akhir masuk syurga. Lalu Nabi sebut dalam hadis. Lalu seorang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, tolong doa lah kat hamba. Doa gapo Nabi kata? Biarlah hamba hak tu pun tak apa. Pasal nak ke syurga ni, hamba hak tu pun tak apa dah. Biarlah lewat pun, biar boleh masuk syurga. Tu hak jenis tak tahu, pasal jenis lambat semua. Semaya jemaah lambat, kat ngajar pun lambat berkali. Ngundi pun tu baik lambat. Berkali hak jenis tu berkali. Akhir semua dia kodek, mujur tak tutup pintu. Tapi nak rayaknya masuk syurga belaka. Cuma masuk tu bila? Jadi kita harap bila amanu wattaqau, kita akan masuk syurga cepat. Jangan ditangguh ni orang sedar ada duduk dalam makan 4-5 pinggir, kita duduk kelipas luar. Beraya mulut nak makan tak boleh. Muka duduk luar. Bawa kita masuk orang kenyang belaka. Ada lagi kita lagi tapi tak sedap lah makan sore je. Orang lain duduk colek gigi perih bila-bila tengok TV, kita baru duduk suap. Tak ada nemak. Dia makan ramai-ramai tu sukanya. Bila-bila sebut, puas hati kawan benar baru ni mampu kamu. Baru sedap ada buah. Ni makan sore nak buang dengan siapa? Tu contoh paling mudah. Jadi Tuhan sebut dalam ayat tu, walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk negeri itu, diterjemah secara umumnya, amanu, beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Wawul atfi, waw atah tu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna. Jawab dia lau syarak. Jawab dia la fatahna, pasti kami akan buka ke. Bila mari madi pula kata ulama, benda tu pasti. Benda akan berlaku akan datang. Tapi Tuhan sebut dalam sirah madi, maka benda ni pasti. La fatahna, pasti kami akan buka ke. Alaihim, kepada mereka ini, barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan buka pintu-pintu keberkatan daripada langit, daripada bumi. Jadi nak berkat Tuhan, nak dapat inayah Tuhan ni, kena ada iman, kena ada takwa. Sebab itulah kita bila berkata menderi, bukan setakat pembangunan saja. Pembangunan fizikal ni perlu, tapi bukan hak tu saja. Kena ada jiwa kepada pembangunan, iaitulah agama. Sebab itulah kita di Kelantan membangunkan Kelantan ni dengan acuan agama. Hak tu yang maksud membangun bersama Islam. Sebab kalau kita hanya duk mikir fizikal saja, serupa hari ni, serupa dunia hari ni, maka kita akan terperangkap dengan masalah yang dihadapi di barat.
Kita akan jadi supaya negeri orang putih maju, membangun, kaya raya, tapi jiwa manusia kosong. Sebab tu kita baca dalam laporan di Jepun, di Tokyo, di Jepun, kadar bunuh dirinya antara paling tinggi dalam dunia. Orang Jepun ni gapo dia nak ada belaka. Gapo tak ada di Jepun tu. Semua bagi hak manusia nak ada. Tapi apa orang bunuh diri? Kalau kita tanya, apa orang bunuh diri? Pasal tak ada gapo dalam hidup. Supaya ibaratnya kata orang, supaya orang dagang minum air laut, minum air masin. Bukan hilang dagang dia. Kau dagang. Minum, lepas minum, tak puas minum, tak hilang dagang. Supaya kita dagang pergi minum air batu, hilang dagang. Tak hilang air batu. Tak hilang. Habis segelas, nak segelas lagi. Patut segelas tu hilang dah dagang. Tapi pasal air batu tidak menghilangkan dagang. Sebab tu orang putih, negeri panas, dia minum teh. Dia tak minum air batu. Waktu dia mari ke Malaysia, mula mari ke India, British sampai British, apa dia teh? Teh dia minum. Pasal teh ni sifat dia menyejukkan badan. Air batu dia memanahkan badan kita. Sebab tu berasak air batu. Dah, kita tengok berasak air batu tu. Nampak sejuk tapi berasak. Tu yang minum tak puas tu. Minum tak puas. Sebab tu orang putih dia tak minum air batu. Dia mari Malaysia dulu, mari di India, dia tak buat air batu, dia minum teh. Teh pula kurang gula. Teh. Minum teh. Pasal teh ni menyejukkan badan. Pertama-tama kalau macam teh Cina ni kak, minum dia secawan, belum tidur pun jenera. Tidur pun jenera. Tak ngegah dah biru tak ada pada. Dia tak ada ngegah tak kebir dalam tidur. Dah gerai tengok biru tu. Jadi nak oyak, benarnya lagu tu. Jadi hak ni lah pentingnya. Jadi kita Kelantan ni tok guru letak asas mula nak suruh kita ni amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Kalau kita pakat ramai-ramai, kita boleh mewujudkan masyarakat yang beriman, masyarakat yang bertakwa di Kelantan ni, keberkatan akan turun daripada langit. Walaupun hasil kita boleh jadi tidak banyak, tetapi kita akan rasai keberkatan. Supaya sebut tadi gaji kecil boleh pegang anak siapa? 12 orang. Kita tengok orang kampung kita dulu. Kita tengok mak ayah kita pegang kita. Bukan banyak pitih. Tapi dia pegang kita sampai jadi orang. Tok guru zaman dulu mana ada pendapat teh. Macam mau sebut semua. Tok guru zaman dulu. Bila kita sebut tok guru zaman dulu tak ada pendapat teh. Gaji tak ada. Buka pondok tu dengar tak ada pitih. Tanah orang wakaf. Pondok orang tolong buat. Tapi tok guru ni boleh hidup. Boleh pergi Mekah tiap-tiap tahun, boleh pegang orang. Pasal apa? Rezekinya mari, orang awak mari rezeki. Orang awak mari beras. Orang awak mari gula. Orang awak mari lembu. Orang awak mari pitih mah ke dia. Ni berlaku tok guru zaman dulu. Setengah tu kat orang awak mari lembu. Tok guru amun nazar nak melih lembu ni. Nak nazar. Sekor yalah pasal tak boleh Putrajaya. Kalau boleh Putrajaya 2 ekor, awak mari sekor. Tok guru buat dalam awak mana? Boleh lembu ke dia tak ada pasal-pasal. Suruh orang melih. Setengah tu awak mari beras. Ni amor tok guru. Awak mari beras ni mau amor mula tak boleh puasa, nak bayar fidyah dia. Penuh beras tangga. Cakap bagi pula tok guru tu. Ni nak ayat lagu tu. Nak pergi Mekah lagu tu kau amor ni. Mau amor mati tak ada pergi Mekah. Ambillah tok guru pergi tolong buat haji ke dia. Boleh pergi Mekah tak ada apa-apa. Nanti nak ayat. Benda pasal apa? Duduk atas email dah takwa tadi. Waktu kita duk baca wa may yattaqillah tu. Amor dah sebut sama ni. Wa may yattaqillah yaj'al makhrajatu. Tu ayat 1000 dinar tu kita 1000 dinar kau lain. Kau baca ayat tu kau takut. Kau bergantung kepada subsidi. Siapa 100 riyal apa relap supoh tak siung dipah ke 100 riyal. Dia ingat besar 100 riyal. Baca wa may yattaqillah tiap-tiap hari. 100 riyal tu bubuh tukar boleh jadi dacing. Guano ni. Kalau awak mari 100 ribu lain juga. 10 ribu, 5 ribu. Ni 100 riyal. 100 riyal. Rela pak letak tangan atas Quran supoh. Tak saya unipah ki 100 riyal. Nak ayat lemuhnya jiwa kita. Baca wa may yattaqillah tu habis terkejut katok wa may yattaqillah. Pergi pasir mah tak berhenti wa may yattaqillah sebab katok besar. Duk mana menata katok tu? Duk mana? Ile gaib. Allah.
Kesik juga tak ada menata tu. Dia masih pokok raya. Allah, nak gerah sungguh. Ambo tengok petai lagi nak mampu dah kata-kata ni. Bapa pilih bunga raya pucat hitam tidak kegung. Bunga raya warna hitam. Hitam ni Cina berkabung. Cina mati dia pakai baju hitam. Orang patut pilih bunga raya pun merah lah, sesuai dengan gelombang merah. Behar hitam. Oh ya. Kita tengok dah mampu dah trik ni. Mampu dah, mampu sungguh. Oh, tidak kat tengok dekat kuih serabu nak semaya pun tak boleh. Ni pakai senyap tu ngorek tak bunyi, subuh pun tak bunyi. Nak pergi mampu mana tak tahu. Allah, seminggu lagi busuk bangar lah tu. Allah, kata besar muka. Itulah sebab itu jangan duk agah kita ni kecek besar, kecek Allah Tuhan lah tahu dengar kau dengan ceramah. Pilih raya apa ni Allah. Kata mujur lambo tu okey, tidak ambo gerik. Mulut Tuhan lah. Allah kurang hajar sungguh. Mulut. Akhir Tuhan tunjuk. Tuhan tunjuk. Senyap terus. Senyap pelik kot ambo pelik kesik juga serap. Kesik. Tuhan buat dia tak sebab kita kesik. Gila buah ada sepambo kata sebab pelawah lah. Tak. Kita balik betul-betul letih kat tengok pelawah hong hilang letih kita. Kau buka dahi kau comel nampak pelawah hong. Tu kita sebut. Jadi nak ayat tu paling penting. Jadi sebab itulah ambo balik pada asas nak sebut kita pakat-pakat KJN dengan rakyat ni pakat. Dari kerana kita telah pilih KJN ni atas dasar membangun bersama Islam, kita lah pakat tukar. KJN pakat tolong dan lebih bagi dalam keadaan Tok Guru tidak lagi bersama-sama dengan kita. Orang hok ganti Tok Guru ni siapa-siapa pun tidak akan serupa dengan Tok Guru. Sebab hebat Tok Guru ni kerana dia seorang. Kalau ada orang serupa dia, tak ada lah hebat dia ni. Jadi kehebatan dia ni memang kita tidak pertikai. Maka sebab tu kita minta sokongan semua pihak untuk mengukuhkan KJN. Selepas daripada era Tok Guru ni. Semua kita kena menjadi suatu kepimpinan yang bersifat jama'i, kolektif, leadership. Kasut Tok Guru tinggal ni saiznya terlalu besar, tak ada kaki boleh masuk. Kalau kita buat guna istilah orang putih kan kasut. Kasut yang Tok Guru tinggal kita ni saiznya besar.